mengenai rang Undang-Undang Perhimpunan Aman 2011 yang akan dibentangkan besok dan dibahaskan hari Selasa. Ini Majlis Pakatan memandang berat kerana ia jelas memperlihatkan suatu rang undang yang bertentangan dengan jaminan yang dibuat oleh Datuk Seri Najib untuk memberikan kelonggaran dan menghormati hak rakyat dalam negara demokratik. Dan di sebaliknya, walaupun Seksyen 27 itu bakal dibatalkan, tetapi ada beberapa syarat baru dalam soal perhimpunan, notis 30 hari, kuasa mutlak kepada pihak polis dan segala bentuk perhimpunan yang tidak akan diizinkan tanpa kelulusan mereka dan rayuan hanya kepada menteri. Ini semua tidak mempamerkan satu sikap yang demokratik. Dan ini Malaysia boleh jadi satu negara di dunia yang sekarang membentangkan satu undang-undang yang lebih mengongkong berbanding dengan semua perkembangan di dunia sekarang, ya, baik Arab Spring ke ataupun perkembangan di jiran di ASEAN, termasuk Myanmar yang menjanjikan suatu pilihan raya yang bebas dan demokratik, yang sehingga melibatkan penyertaan Aung San Suu Kyi, dan kita tahniah kepada beliau. Tetapi nampak Malaysia dalam hal ini belum ada jaminan yang tegas. Oleh demikian kita mengambil pendirian untuk membantah keras. Esok ada rombongan daripada Majlis Pimpinan Pakatan Rakyat yang membentangkan memo bantahan kepada Suhakam jam 1.30, dan dalam perbahasan kita akan berhujah tambahan tentang isu ini. I think satu langkah ke belakang, a step backwards. I think all are disappointed. The Prime Minister Datuk Seri Najib has smashed into smithereens the mirage he has created only 2 months ago. That Malaysia is going to become the best democracy in the world. And I think this bill has shown that it's totally a total mockery of it. As Datuk Seri Anwar has mentioned, it's more repressive, it's more undemocratic, against the constitutional guarantee of freedom of speech, freedom of assembly. As an example, contohnya mereka yang dikatakan bahawa dilibat dalam illegal assembly sekarang boleh didenda sehingga 10,000 atau 20,000 ringgit, from 10,000 as participants, or 20,000 if they fail to disperse on order dispersal, which you don't have it at present, which is something that you don't have under the existing laws. And I think these are the restrictions, the restraints are very onerous, very bureaucratic, very undemocratic, and open to a lot of abuses, which makes freedom of assembly a mockery. Yang jelas beberapa perkara itu nampaknya semakin mengecilkan ruang demokrasi. Bayangkan kalau besok Israel serang Arab Saudi, kita nak buat a peaceful gathering, macam mana nak tunggu 30 hari untuk dapatkan satu notis atau satu clearance daripada pihak polis. Jadi ini contoh-contoh yang kita rasa semakin mengecilkan demokrasi, dan kita bimbang ia datang kepada ceramah-ceramah kecil yang hari ini kita boleh buat dengan notis 10 hari, ini perlu 30 hari. Jadi bayangkan dengan kelulusan, bila Parlimen luluskan akta itu besok, ia kita lihat langsung tidak memberikan semangat kepada suatu demokrasi yang lebih segar dalam negara kita. Rang undang-undang ini memang memperlihatkan sikap pemerintah yang terus menekan kebebasan dan asas demokrasi. Seperti yang disebut oleh Saudara Sarudin, ia tidak menjurus kepada ruang yang lebih terbuka, tapi menyekat. Apa yang kita harapkan? Jadi kita boleh dedahkan sikap yang berbeza daripada pengucapan yang lunak dengan tindakan yang lebih menekan. Kalau betul dia tidak mahu buat urusan demokrasi, ini demokrasi terbaik di dunia begini. Ini orang jadi satu bahan momokkan dan ketawa orang.
Siapa yang umumkan mahu jadikan Malaysia negara demokrasi yang terbaik di dunia? Datuk Seri Najib. Siapa yang perkenalkan rang undang-undang kerajaan Malaysia? Jadi flip-flop ini jelas berlaku dan bukan sahaja dari dasar ekonomi, juga dasar ini.